Three, two, one. Assalamualaikum. Coki. Coki. Waalaikumsalam. Hi Joki, can we have an interview with you? Yes, of course. Soalan pertama Coki. Dalam selok belok kewangan, bagaimanakah prinsip ekonomi Islam ni dapat membimbing perniagaan ataupun penjualan anda lah dalam membuat keputusan penggunaan dalam kewangan seharian, dan dapat dalam masa sama dapat merangka strategi pelaburan dalam jangka masa yang panjang, dan akhirnya dapat memastikan keuntungan yang stabil lah dalam perniagaan anda. Dari segi kewangan Islam ni, sebenarnya dapat membentuk landscape kewangan kita lebih dalam lah. Mana kata ianya dapat mengatur cara kewangan kita dalam berniaga. Contohnya kewangan Islam ni boleh elokkan kita daripada berurus niaga yang berasaskan faedah, ini riba ataupun faedah semata-mata lah. Saya menjalankan urus niaga ni mengikut aspek mudarabah dan musyarakah, di mana saya bukan sahaja nak untung dalam urus niaga, tapi saya juga mementingkan tanggungjawab dan risiko bersama. Melalui pendekatan ini, ia membuatkan saya dapat mengawal lah kewangan, dan dalam masa yang sama juga menstabilkan kewangan saya sepanjang saya berniaga. Okey, soalan dua Coki. Dalam ekonomi Islam, adakah terdapat model kewangan yang khusus yang terdapat dalam sistem penjualan anda lah, ataupun sistem perniagaan yang anda buat, dan ianya dapat memberi kesan dalam memastikan keuntungan yang anda dapat ini adil dan juga beretika, dan bagaimanakah model kewangan Islam ini dapat menyumbang kepada kestabilan keseluruhan perniagaan anda? Seperti yang saya terangkan tadi, model seperti mudarabah dan musyarakah ni adalah satu perkara yang penting, dan saya gunakan pendekatan ini dalam perniagaan saya serta pendekatan kewangan kami lah. Melalui pendekatan kewangan ni, saya menekankan lagi dari aspek tanggungjawab dan keuntungan bersama. Model ini selaras dengan nilai Islam yang baik. Selain memastikan keuntungan yang adil dan beretika, para peniaga juga boleh menyumbang dengan ketara kepada kestabilan keseluruhan perniagaan kami dengan memupuk rangka kerja kewangan yang kolaboratif dan bertanggungjawab. Dalam bidang pemasaran, bolehkah anda jelaskan strategi perniagaan minuman anda untuk menyampaikan komitmen anda terhadap prinsip ekonomi Islam kepada asas pengguna yang pelbagai? Dalam pemasaran ni, kami bukan sahaja menekankan produk, tapi juga nilai jati diri dalam perniagaan kami. Antaranya adalah kesan kepada amalan urus niaga yang adil, inisiatif penlibatan dalam komuniti, dan komitmen yang tidak berbelah bagi terhadap standard halal. Kami juga berhasrat untuk dapat membina kepercayaan yang kekal seperti yang agama Islam tekankan. Seterusnya, bagaimana perniagaan anda berjaya membezakan dirinya dalam pasaran yang kompetitif sambil menegakkan amalan yang beretika, dan apakah kesannya kepada anda? Beza saya dengan perniagaan orang lain ialah
amalan yang menunjukkan jati diri saya sendiri kepada pembeli lah. Selain itu menekankan sikap positif kepada masyarakat seperti selalu memerlukan bantuan. Tapi saya tidaklah memerlukan bantuan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan imej perniagaan kami, tapi juga dapat memupuk perasaan yang positif dalam diri pengguna dan kami sendiri. I Joki, and my first question is in the domain of technology. How does your business leverage the latest technological progress to enhance sales process, ensure transparency, and maintain ethical standards within the framework of Islamic principles? Teknologi adalah pemangkin kepada perubahan yang positif. Kami menggunakan teknologi untuk meningkatkan setiap aspek operasi perniagaan kami lah. Contohnya memudahkan transaksi kewangan. Teknologi menjadi pemboleh ubah kepada kami terhadap nilai Islam sambil memastikan kecekapan dan ketelusan dalam perniagaan kami. My next question is considering the rapid evolution of technology. How does the current technological advancement is shaping the future of sales, customer interactions, and of all business operations within your different industry, while adhering to the Islamic values? Teknologi yang kian berkembang pada masa kini, ini boleh meningkatkan interaksi bersama pelanggan. Contohnya melalui WhatsApp, Instagram dan sebagainya lah. Dan kemajuan teknologi ini akan terus memperkemas cara rantaian bekalan yang telus dan cekap. Kami akan memastikan ia sejajar dengan nilai Islam lah, memupuk landscape perniagaan yang bukan sahaja inovatif tetapi juga bakal umbi dalam diri kami. Terima kasih Joki sebab boleh luangkan masa dan dapat menerima kami ni untuk interview Joki lah dalam perniagaan Joki lah hari ni. Tak ada masalah. Terima kasih Joki. Thank you, Joki. Hope to meet you again. Terima kasih Joki. Thank you. Sebagai pelajar seni kulinari, saya berminat untuk memahami proses teliti yang dipatuhi oleh pasukan tuan untuk memastikan setiap rasa dan pengalaman kulinari yang ditawarkan selari dengan undang-undang pemakanan Islam. Bolehkah tuan memberikan pandangan dan cerapan tentang aspek ini? Okey, daripada inovasi kulinari ni adalah satu seni dan tanggungjawab. Pasukan kami ni dia bekerjasama untuk rapat dalam menjalankan penyelidikan menyeluruh tentang status halal setiap ramuan. Kami juga telah melibatkan juga para sarjana untuk menjamin pematuhan undang-undang dalam pemakanan Islam. Bagi memastikan setiap perisa bukan sahaja menggoda selera tetapi juga bagi menghormati pilihan diet yang pelbagai dalam pangkalan pengguna kami. Bolehkah saya nak tahu secara lebih mendalam cara pasukan kulinari tuan ni menghampiri kepada sesuatu perisa baru ataupun inovasi baru? Dan bagaimana tuan memastikan inovasi yang tuan buat ni bukan sahaja sensitif kepada sesuatu budaya atau salah satu budaya, tapi juga menarik khalayak ramai untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam? Okey, dia macam ni. Inovasi masakan dia adalah satu proses yang dinamik. Kita mulakan dengan memahami cita rasa dan keutamaan budaya. Selain itu, pasukan kami juga sentiasa bekerjasama dengan sarjana untuk memastikan perisa baharu bukan sahaja sejajar dengan piawaian halal logo, tetapi ia juga menghormati norma budaya. Bagi saya ini memastikan bahawa inovasi masakan kami bukan sahaja pelbagai dan inovatif, tetapi juga ia sensitif terhadap budaya dan menarik secara meluas dalam masyarakat Islam.
Terima kasih tuan. Okay, sama-sama. Assalamualaikum Cik Ayub. Waalaikumsalam. Selamat bergembira bertemu dengan anda. Sama. Baiklah Cik Ayub, saya difahamkan bahawa Cik Ayub merupakan pelajar semester 7 dari jurusan Sains Ekonomi. Adakah itu betul? Ya, sekarang ini saya berada dalam semester 7 dalam jurusan Sains Ekonomi. Dan untuk masa yang sekarang ini saya sedang melakukan kajian tentang corak dan juga faktor yang mempengaruhi pembelajaran individu sebagai tajuk kajian saya. Oh, jadi Encik sedang buat kajian tentang bagaimana individu itu memilih barangan yang mereka hendak berbayar. Ya, saya melakukan kajian tentang perkara tersebut. Jadi saya ingin tanya satu soalan. Pada pendapat Encik, dari segi macam manakah faktor yang boleh mempengaruhi sesuatu syarikat untuk kekal relevan dalam industri yang mereka ada sekarang? Sebenarnya Encik Izzat. Sebenarnya Encik Izzat ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang individu itu untuk terus kekal dalam kita punya company. Yang paling pentingnya adalah tanggungjawab company kita lah. Setiap pembelian kita mesti penuhi dengan tanggungjawab. Maksudnya kita penuhi permintaan mereka tu dengan jujur lah, macam bukan cikai-cikai gitu gitu. Maksudnya daripada tu kita akan mendapatkan dia orang punya kepercayaan. Daripada itulah kita boleh kembangkan dan kita boleh dan kita juga boleh menempatkan diri kita di dalam hati mereka. Macam itulah. Memang betul kita nak dapatkan keuntungan, tapi yang lebih penting kepercayaan. Kepercayaan kepada masyarakat untuk terus memilih produk kita. Macam itulah. Faham Cik Ayub. Jadi mungkin sekarang ni itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih kepada kerjasama yang Cik Ayub berikan. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga apa yang Cik Ayub cuba untuk achieve sekarang ni dapat dilaksanakan dengan baik, insyaAllah. Terima kasih banyak. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. What is riba? We translate it as interest. And riba is something that was common and predominant in many societies, including in pre-Islamic Arabia. It was well known and it was common. If I gave you 1,000 dinars, $1,000 or whatever, I would demand 1,100, after 2 months. And if you were late, 1,200. If you were later than that, 1,300. This is the standard form of riba. Now, technically speaking, there are other types of riba in Islam, but this is the most common one that we're still aware of, and it is still commonly practiced to this day. When Islam came,
our Prophet ﷺ explicitly forbade riba. And the Quran equated riba with declaring war against God and His Messenger. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. There is no other sin in Islam that has been equated with declaring war. It's as if you're waging war against your own Creator. There is no sin that has that strict language attached to it. And there are many evils in Islam that you're not supposed to do. You're not supposed to murder, you're not supposed to steal, there are many sins, and each one has some punishment, there's no question about it. But this specific punishment of declaring war against God and His Messenger, no other sin has been given that description. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that of the wisdoms of prohibiting riba is لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, so that wealth doesn't become a plaything that remains amongst the rich amongst you. So wealth shouldn't just remain amongst the rich. You see, from an Islamic perspective, riba or interest is the essence of economic injustice. Why? A rich person will lend money to a poor person with guaranteed return, and the poor person might fail in the business, the poor person might not be able to do what he's doing, and the rich person is profiting off of the fact that he's rich. That's it. He's literally profiting simply because he has money in his bank account, and the poor person needs that money, and he goes, here's the money, and I demand much more money back. And that is why it is the essence of dhulm or injustice, the height of injustice. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from ever committing any such sin. Mm-hmm.